Pernah tak korang jadi ketua dan korang berhadapan dengan masalah untuk menguruskan pengikut-pengikut korang atau orang-orang bawahan korang? Okey, yang ni aku nak kongsikan solusi yang mungkin membantu cara-cara memimpin secara efektif. Kita mulakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Jadi dalam video kali ni aku nak mengulas sebuah buku yang bertajuk Motivate Like Muhammad terbitan PTS, yang mana buku ni sangat membantu insan-insan yang bergelar pemimpin, ketua atau guru, malah ibu bapa sekalipun. Atau kalau korang ni abang atau kakak yang paling tua dalam adik-beradik pun, buku ni sangat membantu sebab dia ajar kita cara-cara hendak mendorong orang seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW mendorong pengikutnya. Okey, kita mulakan dengan serba sedikit lah. Baginda Nabi Muhammad SAW ini bukan sahaja seorang Rasulullah. Baginda juga merupakan ayah, suami, sahabat, rakan seperjuangan, dan yang paling penting sekali, baginda merupakan pemimpin kaum muslimin pada waktu tersebut. Disebabkan itu, baginda memang sentiasa terlibat dalam hal-hal yang melibatkan kepimpinan, dan bijaknya Rasulullah SAW ini adalah ketika baginda menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sepanjang memimpin kaum muslimin. Disebabkan cemerlangnya gaya Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin, bukan sahaja pengikutnya bertambah dari hari ke hari, malah pengikut dan individu-individu yang dilahirkan melalui kepimpinan baginda berjaya di dunia dan juga di akhirat. Malah ada jadi yang insan-insan terhebat. Siapa tak kenal Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Abu Bakar, Saidina Uthman, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain-lain. Siapa yang tak kenal kan? Jadi mari kita telusuri intipati buku ini dan pelajari bagaimana baginda Nabi SAW memimpin pengikutnya dengan kepimpinan yang cemerlang. Okey, sebenarnya ada banyak lah kalau aku boleh terus terang, dan aku tak dapat nak sampaikan semua dalam video yang pendek ni. Kalau video ni panjang sangat pun orang tak tengok nanti. Jadi disebabkan itu, aku baca cara-cara yang Rasulullah guna dan aku gariskan 3 prinsip penting. Sebenarnya ada banyak prinsip tau, tapi aku gariskan 3 prinsip penting bagaimana Rasulullah SAW memimpin pengikutnya. Okey, kita mulakan dengan prinsip yang pertama, iaitu menjaga air muka pengikut. Okey, Nabi SAW sangat-sangat menjaga air muka pengikutnya dengan cara kalau pengikutnya buat silap, baginda tak akan malukan, tak akan sesekali memalukan depan orang ramai. Memalukan ni macam contoh kita menyatakan terus, kau buat silap, kau tak buat itu, kau tak buat ini, bla bla bla, depan orang ramai ni. Bila orang yang kena tegur ni, apa lagi, jatuh lah air muka dia kan. Kita pun macam bayangkan kalau kita ni jadi pekerja, waktu bos kita tegur kita depan pekerja-pekerja lain apa silap kita, memang kita pun rasa malu, betul tak? Dan kadang-kadang ada orang yang boleh berlapang dada kan, dia macam dia tak kisah sangat, tapi ada juga resiko mereka akan rasa benci atau rasa menyampah dengan ketua mereka disebabkan diri mereka ditegur di hadapan orang ramai. Jadi itulah antara prinsip Rasulullah. Baginda sesekali tidak menegur pengikutnya di hadapan orang lain atau apatah lagi menjatuhkan air mukanya. Ada cara Rasulullah SAW menegur mereka, tetapi kebanyakannya dalam cara-cara yang halus lah. Dia lebih kepada tersembunyi. Maka prinsip yang pertama, jaga air muka orang bawahan kita. Jangan malukan dia di depan orang ramai. Okey, sekarang kita beralih kepada prinsip yang kedua pula, iaitu menggunakan bahasa yang tepat. Okey, Nabi SAW memang berbicara mengikut tahap pemikiran pendengarnya. Contoh, kalau Nabi bercakap dengan orang A, baginda memang akan berbahasa seperti orang A, dan begitu jugalah orang B, orang C, orang D. Malah ketika baginda berbicara dekat ramai-ramai orang, masa orang tengah ramai, baginda SAW akan menggunakan bahasa yang mudah, sehingga kan dari sepandai-pandai orang sehinggalah ke sebodoh-bodoh orang boleh faham. Sebab setengah orang hari ni kan, dia nak macam kedengaran pandai, jadi dia pun guna bahasa-bahasa yang jargon, bahasa-bahasa teknikal. Jadi kita kadang-kadang orang yang tak ada latar belakang yang sesuai dalam bidang-bidang tersebut, kita akan macam
tak tahu apa benda dia cakap ni kan. Tapi itu tidak dibuat oleh Nabi. Malah Nabi SAW ketika orang berbicara dengannya, baginda akan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Maka kita dapat belajar daripada sini, kita sebagai pemimpin, ketua organisasi, guru atau siapa-siapa saja, kita kena peka dengan siapa kita bercakap. Kita kena prihatin. Orang ni cara fikir dia macam ni. Jadi kita kena bercakap dengan cara macam ni. Dan orang itu pula cara fikir dia macam tu. Jadi kita kena cakap dengan cara macam tu. Terutama sekali ketika memberikan arahan. Memang dalam buku ni menunjukkan ketika Nabi SAW menyampaikan arahan kepada pengikutnya untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Nabi SAW memang akan menggunakan perkataan yang jelas, objektif yang jelas, apa yang perlu dibuat. Jadi itulah benda yang kita boleh belajar sebagai pemimpin. Kita kalau kita nak mendorong orang-orang yang mengikuti diri kita, pastikan semasa kita memberi arahan tu, kita memberi arahan yang jelas. Kalau kita bagi arahan yang macam samar-samar ataupun yang mungkin boleh menimbulkan pelbagai makna yang lain, dikhawatiri anak buah kita akan keliru. Apa benda yang dia nak kita buat ni kan? Diorang akan fikir apa benda yang ketua aku nak buat ni kan? Macam mana nak buat ni? Dia nak apa sebenarnya? Itulah pentingnya kita untuk bercakap menggunakan bahasa yang tepat. Itulah prinsip yang kedua. Sekarang kita pergi ke prinsip yang ketiga, iaitu memuji perbuatan yang baik di khalayak ramai. Okey, benda ni secara psikologinya dia ada kaitan dengan pengukuhan tingkah laku tau. Macam contoh, kita nak satu tingkah laku tertentu, tingkah laku yang betul. Persoalannya macam mana kita nak pastikan benda tu kukuh dalam kalangan pengikut kita? Macam mana kita nak dorong orang lain supaya buat benda yang sama? Jawapannya adalah kita memuji perbuatan yang baik di khalayak ramai. Macam contoh ada diceritakan dalam buku ni, ada sahabat-sahabat Nabi, malah orang asing sekalipun, ketika mereka melakukan kebaikan, Nabi Muhammad SAW memuji perbuatan tersebut. Sebagai contoh, baginda akan berkata, alangkah bagusnya perbuatan tersebut, yang bagi merujuk perbuatan itulah dalam keadaan orang di sekeliling baginda pun nampak perbuatan itu macam mana. Dan benda ni yang bagusnya adalah kalau kita aplikasikan dalam kepimpinan kita, orang yang dipuji tu, dia bukan sahaja rasa terdorong untuk kekalkan perbuatan baiknya, malah orang-orang lain yang tengok di sekeliling kita, pengikut kita lah terutamanya, mereka pun akan terdorong untuk mengamalkan perbuatan yang sama, perbuatan yang baik itulah. Jadi kalau kita boleh puji perbuatan yang baik itu di khalayak ramai, terutamanya dalam kalangan pengikut kita lah, kesannya tingkah laku yang betul itu akan galak dilakukan oleh orang-orang lain. Maka itulah dia tiga-tiga prinsip yang aku dapat daripada baca buku ini. Sebenarnya ada banyak lagi tau, tapi aku risau kalau aku cerita panjang, video ni jadi panjang, satu masalah. Jadi aku memang sangat galakkan korang beli dan baca buku ni supaya korang dapat gali sendiri apa teknik-teknik yang betul dan prinsip-prinsip yang tepat kalau kita nak memimpin dengan cemerlang. Cara buku ni sampaikan kisah-kisah tersebut begitu komprehensif, malah dalam buku ni pun ada ditunjukkan macam mana kita nak aplikasikan teknik-teknik yang Rasulullah SAW gunakan dalam kehidupan seharian kita. Dia bukan setakat apa yang kita kena buat, malah ada sekali apa yang perlu kita elak. Maka jelas dekat sini siapa yang sesuai untuk membaca buku ni adalah terdiri daripada kalangan pemimpin, guru-guru sekolah atau ibu bapa, malah adik-beradik sendiri. Korang memang digalakkan untuk beli dan baca buku ini. Malah aku berani cakap manfaat terbesar yang kita dapat daripada kita membaca buku ini adalah kita lebih faham dengan orang di sekeliling kita. Sebab kadang-kadang masalah yang timbul, masalah komunikasi ke, masalah konflik ke, apa semuanya berpunca daripada ketidakfahaman. A tak faham B, B tak faham A. Jadi bila A arahkan B, B balas apa benda semua tu, akhirnya konflik pun timbul. Maka itulah sahaja untuk video kali ini. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang digalakkan beli dan baca buku ni, ataupun korang boleh tonton video lama aku berkenaan dengan cara-cara menguasai dunia. Okey, dia sebenarnya cara-cara nak mempengaruhi orang. Buku ni pun memang antara buku yang aku kerap kali baca kalau aku nak berurusan dengan orang lain. Maka itulah sahaja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.